بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang dimuliakan, yang dikasihi Fadilatul Imam Tuan Bilal Murusi dan seluruh jawatan kuasa, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita taufik dan hidayah sebab kita bersama-sama hadir di rumah Allah yang mulia ini, sebab kita mengabdikan diri kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita menyambung perbincangan tafsir daripada kitab Tafsir Al-Munir karangan Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullahu taala, di mana kita akan bahaskan surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah, surah yang berada pada kedudukan yang juz amma, ataupun surah yang berada selepas surah Ad-Duha. Surah yang kita tahu menjadi salah satu tunjang ataupun sandaran untuk kita jadikan satu kekuatan, satu motivasi, satu momentum yang besar untuk kita melakukan perubahan dalam hidup ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini dengan surah Asy-Syarh atau Insyirah, atau juga disebut dengan Alam Nashrah, kerana ia dimulakan dengan pernyataan tentang kelapangan dada kepada Nabi SAW, yang mana hati baginda diterangi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan hati baginda lapang, tenang, luas, seperti apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, yang bermaksud barang siapa yang dijadikan ataupun yang Allah berikan kepadanya petunjuk, nescaya dia lapangkan dadanya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan ayyahdiyahu, Allah berikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Dan ini adalah satu kurniaan yang tidak Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Sebab itu apabila kita berada dalam agama yang agung, yang suci, yang mulia ini, tak dapat kita gambarkan betapa besarnya nikmat ini. Dikala sebahagian besar hamba-hamba Allah tidak dianugerahkan dengan nikmat iman dan Islam. Hari ini kita tengok di luar sana macam-macam kehidupan manusia, dengan cabaran ekonomi, perkembangan teknologi macam-macam. Tetapi itu hanya sekadar pada urusan dunia. Bukan bermaksud di sisi Islam itu tidak ada nilainya, tetapi apabila bercakap tentang hakikat kehidupan, sudah tentu bagi kita umat Islam menjadikan nilai iman atau hidayah itu sebagai tunjang utama. Sebab itu saya ketika berada di bumi Mesir dahulu, Mesir ni kalau kita nak cerita susah ataupun sukar kita nak cerita tentang kemajuan ataupun sesuatu yang membanggakan di sudut urusan dunia ni, serba-serbi, tak bagus kalau kita nak cerita lah, kan? Tak ada benda yang nak dibanggakan, kan? Tak kira lah aspek apa, ekonomi,
teknologi. Cuma perubatan barangkali Mesir ada sumbangan jugalah, besar juga, laju juga dia orang punya kepakaran tu. Tapi umumnya negara itu kalau kita pergi tak nampak sangatlah dari segi kemajuan. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang disiplin rakyatnya, amat mendukacitakan. Tetapi satu perkara yang kita boleh ambil manfaat atau istifadah yang jelas, iaitu persoalan tauhid. Ini amat-amat saya lihat mereka amat kukuh. Walaupun betul kalau kita cakap tentang agama ni bukanlah semata-mata soal tauhid, banyak cabang-cabang agama yang kita perlu fikirkan. Tetapi asasnya soal akidah itu ini amat terzahir. Maksudnya dalam realiti kehidupan masyarakat Arab yang amat maknanya lisan mereka itu sentiasa bertutur, sentiasa mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah ni, menggambarkan mereka memang menjaga nilai akidah. Kalau orang tanya mereka sudut fiqh ataupun syariat lain dia orang jaga sangat tak jaga Ustaz? Wallahu alam, kalau kita nak bincang sebahagiannya mungkin tak berapa jaga pun, kan? Tak kira lah dari segi pergaulan, dari segi hatta dia bab solat pun memang masjid mereka sana penuh. Maknanya 5 waktu ni masya-Allah, ramai orang datang. Tapi kalau kita compare dari segi ratio rakyatnya, banyak juga yang tak datang solat. Kita di Malaysia ni memang bermasalah juga, tapi memang rakyat kita pun tak ramai sangat nak banding umat Islam tu kan. Maksudnya berapa persennya. Tapi mereka ramai, cuma Muslim 95%. Mana ahli sunnah tu. Syiah adalah sikit kan, tapi tak nampak sangatlah kan. Tapi majoriti Muslim. So kalau nak compare pun bagi saya nampak macam hebat jugalah, masjid banyak kan, tapi kerana rakyatnya terlampau ramai. Tapi tak apalah, itu sudut kekurangan. Cuma saya nak sebut bahawa akidah itu, ini mereka jaga sungguh. Wallahu alam, isu-isu kontroversi seperti murtad, isu pertukaran agama atau benda-benda yang bersifat sentimen begitu, mungkin saya tak jumpa atau saya terlepas pandang. Tapi sejujurnya tak begitu kelihatan isu-isu bersifat macam tu berbanding kita di Malaysia. Mungkin kerana mereka tak adalah agama yang bermacam-macam ni, Hindu, Buddha semua tak adalah. Ada pun Kristian pun sikit sangat. Tapi itu sudut akidah yang bagi saya itu kita ambil manfaat lah. Tapi bab-bab lain mungkin banyak benda lah. Mesir ataupun negara-negara Timur Tengah ni kena paiki. Pagi tadi saya sempat sembang atau berjumpa dengan seorang hamba Allah ni yang Masya Allah sudah duduk di Qatar 22 tahun. Orang korporat lah, antara engineer Malaysia yang duduk di sana. Masya Allah, tabarakallah. Saya dapat istifadah banyak lah dengar perkongsian beliau. Tak ada apa pun sembang makan ni, tapi Masya Allah cerita tentang Qatar hari ni, yang ni orang duduk sana betul cerita. Kita tak dengar sumber khabar-khabar angin. Orang yang duduk situ 22 tahun. Walaupun Qatar tahun ni meriah kan, hujung tahun nanti akan ada World Cup kan, tapi secara jujurnya Qatar adalah satu negara yang selangkah demi selangkah menzahirkan kekuatan Islam. Sudut yang kata World Cup semua ni, itu tak jadi isu sebab itu memang negara lah nak tarik orang luar pelancong dari segi ekonomi. Tapi dari segi good governance-nya, rakyat yang terbela dan umpamanya, memang Qatar antara. Sebab itu kita tahu Saudi secara tuntas memutuskan hubungan diplomatik yang Qatar atas sebab-sebab benda-benda begini. Dan kita lihat hari ni apa yang jadi pada Saudi depan mata kita. Hatta UAE kan, UAE duduk sebelah gitu lah, pun sama juga. Terbaru kan, kita tahu UAE juga sudah mula selangkah menghalalkan judi. Dan inilah kita kat Malaysia ni duk perang-perang, dia orang pula nak halalkan benda tu. La haula wala quwwata illa billah. Ini benda-benda yang secara yang berlaku realiti saat ini yang perlu kita cakna. Baik. Kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh
Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullahu taala disebut surah ini adalah sama dengan surah sebelumnya yang memperkatakan tentang kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam dan berbagai-bagai nikmat anugerah Allah kepada baginda yang menyebabkan dia berhak dipuji dan disyukuri. Yakni maknanya surah ini memberikan satu inspirasi kepada Nabi. Kita tahu dalam perjalanan dakwah Nabi bukan semuanya manis, bukan satu benda yang batu saya selalu sebut, walaupun benda tu jauh lah nak banding, tapi itulah yang kita akui bahawa realiti dakwah di zaman ini kita boleh bercakap lah, kita mungkin boleh baca Al-Quran, boleh baca hadis, boleh baca tafsir sedemikian, tapi bila kita selami hakikat dakwah hari ini dengan apa yang dilakukan oleh baginda dan para sahabat serta orang-orang sebelum kita, sudah tentu ibarat seperti langit dan bumi. Ini kita perlu akui. Kalau itu dalam medan dakwah, saya lihat sukar untuk kita rasa kita ni dapat merasai keperitan seperti apa yang telah mereka lalui. Bukan kita minta dakwah tu nak kena perit, tapi ini telah dilalui oleh mereka. Baginda Nabi dan para sahabat dihina, dicaci, disakiti dan pelbagai lagi mihnah, tribulasi yang mereka lalui, dan hari ini tak semacam itulah. Of course kalau di negara kita bukan satu benda yang kita minta tak baik, tetapi kita katakan kadang-kadang sebahagian ruang dakwah di sebahagian keadaan itu, bukan semua, sebahagian, kita rasa dia macam sudah menjadi satu entertainment, sudah jadi satu macam keseronokan. Tak salah, tetapi kadang-kadang macam kita sebut, kita balik pada apa yang dibawa oleh Nabi, dia macam ada lari sikit. Cuma mungkin benda ni orang setuju dan tak setuju, pro and con lah, kerana zaman berubah, keadaan manusia pun berubah. Tapi kita perlu akui bahawa dakwah itu adalah satu perjalanan yang perit dan getir, yang memerlukan banyak atau proses yang kita kata kekuatan jiwa. Kalau hari ni setakat kita tengok ada dakwah yang yalah macam-macam lah kan, orang kata variasi, versatile. Tak kita nafikan. Saya dulu pun bila di lapangan TV pun memang macam tu, kita bincang. Tapi kita tak dapat nafikan yang telah dilalui oleh salafun salih itu adalah perjalanan yang getir untuk bawa akidah ni. Tapi hari ni kalau ceramah, kuliah atau seumpamanya, kadang-kadang ada orang tak apalah, masyarakat ni dia takrim, dia memuliakan tuan-tuan guru, asatidah, itu satu perkara yang terpuji. Tetapi itu di peringkat orang. Tapi tuan badan itu, kalau tanya saya lah, tidak boleh kita menunggu ataupun kita menanti-nanti saat macam tu. Kerana para salafus soleh tidak melalui saat begitu. Kalau nak cerita orang yang memuliakan ulama-ulama terdahulu ni, memang macam sama je macam kita ni. Sebenarnya cerita kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan ingat bila mana anak murid dia memuliakan seorang imam yang besar. Imam Ahmad ni bukan level kita imam kan, imam masjid ke macam kita ni kan. Imam kabir, imam jalil, seorang tokoh ulama mujtahid besar, guru kepada Imam Syafi'i. Tetapi bila muridnya ingin memuliakan dia, apa dia kata? Jika kamu tahu apa yang ada pada diri aku. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Lau alimtum ma fi nafsi, jika kamu tahu apa yang ada pada diri aku, nescaya la hasautum, kamu akan ambil pasir, akan letak di atas kepala aku. Tuan-tuan tengok perkataan ini ada tak keluar pada mulut kita hari ini? Bukan kita nak mengajar menghina diri kepada manusia, tapi inilah tauladan yang sepatutnya terzahir. Kerana sebahagian orang kadang-kadang nakkan orang menyanjung dia. Ini satu tabiat yang tak sihat sebenarnya. Saya tak sebut sesiapa, hatta saya ingatkan diri saya sendiri. Kerana kita lihat ini para salafus salih tak macam tu. Tak ada, orang memang nak muliakan dia, tapi dia tak buka ruang, tuan-tuan. Dia tak buka ruang. Tapi hari ni orang kan, tak kira lah kan, orang nak kata siapa pun kan, kita tuan-tuan tengoklah di mana-mana platform macam tu kita tengok. Dan kita tak tuduh apa-apa itu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita imbau perjalanan ulama, orang-orang soleh terdahulu, mereka tak buka ruang. Hatta baru ni saya tengok sebahagian guru-guru kami di Al-Azhar,
cukup zuhud, cukup wara', cukup tawaduk. Amat sukar kami dulu duduk mereka dengan mereka. Susah tuan-tuan, nak dia orang nak buka ruang untuk kita ni lebih-lebih takrim mereka. Tuan-tuan, hari ni kan saya duduk di Azhar, semua ni ulama sufi, ahli sunnah, masya-Allah, tabarakallah. Tapi nak boleh cium tangan mereka ni tak senang kan? Tak senang. Tawaduk. Wallahu a'lam apa yang mereka persepsi yang mereka cuba lahirkan. Tapi sejujurnya apa yang saya lihat, betapa kalau kita tengoklah macam mana yang ulama-ulama dahulu lalui, mereka tak nak mereka tu terlalu disanjung. Kerana mereka sedar diri mereka. Tapi alim kabir. Tapi kalau hari ini terlihat, kadang-kadang lah, bukan semua, ada orang ni ulur tangan, cium tangan aku. Saya rasa, saya tak bertikai lah itu dia dengan Allah Ta'ala. Cuma saya tengok budaya itu kadang-kadang macam tak sama lah macam salafus salih. Tapi tak apalah, orang nak muliakan, tak apa, tidak ada masalah pun. Cuma saya sebut bagaimana ini yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat. Mereka, hatta kita tengok Nabi SAW bila sahabat datang, ya Rasulullah, bima syi'ta ya Rasulullah, dengan kehendak kau aku nak buat semua ni. Ada sahabat declare macam tu kan. Mereka kata tak. Qul bima sya'allah, katakan dengan kehendak Allah. Aja'altani lillahi nidda, adakah kau nak jadikan aku ini sekutu bagi Allah? Tuan-tuan, kalau kita dengar perkataan-perkataan ini, ungkapan-ungkapan orang saleh, Nabi, para sahabat dan salafus saleh, kita akan menghitung diri kita dengan mereka. Kita ni macam bukan takat debu kan, apa pun tak ada. Mana debu kat badan mereka tu pun tak ada apa kita ni kan. Sebab tu tidaklah kita ni rasa ada apa-apa kelebihan daripada orang lain, melainkan kita bersaing atau bersama-sama melangkah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah Taala menyatakan bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Hanya 8 ayat. Sebelum saya pergi perbincangan ni, saya suka nak tengok surah Asy-Syarh ini. Ada satu dua tempat yang kalau kita tak perhati, ada orang salah baca. Kita tengok pada ayat yang ketiga tu, alladhi anqa tu, alif nun qaf tu kan. Kadang-kadang ada orang tertukar dengan ayat kedua. Ayat kedua tu angka, ayat ketiga tu anqa. Ain nun kaf, kemudian alif nun qaf. Tu kalau kita tak perhati tu, kita takut tertukar. Satu, wa wada'na 'anka wizrak. Satu lagi, alladhi anqadha dhahrak. Kan? Lain kataan dia lain, hurufnya pun lain. Tapi kalau kita tak perhati, kerana kita dah hafal surah ni tapi dah lama kita tak tengok, bimbang, takut tersilap. Okey. Baik. Apa Allah kata? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Allah menyatakan alam nashrah, maksudnya bukankah kami. Nashrah maksudnya bukankah kami telah, ataupun dia panggil harfu jazmin. Huruf jazam ni masuk kepada fi'il mudhari', maksudnya telah. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan kami lepaskan kamu dari bebananmu. Alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan pundakmu. Ini bahu, maksudnya bebanan Nabi. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami julangkan, masyhurkan sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu memang ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan,
kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Baik, secara zahirnya kita melihat surah ini Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi untuk memberikan motivasi kepada Nabi tatkala baginda dilantik menjadi Rasul. Ada beberapa tafsiran atau pandangan para mufassirin tentang ayat ini atau awal surah ini. Sama ada antara pandangannya menyatakan surah ini untuk meluputkan apa yang dirasai oleh Nabi SAW sebelum Nabi itu dilantik menjadi Rasul. Maknanya sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi manusia yang biasa. Maknanya belum ada apa-apa tanggungjawab sebagai seorang Rasul. Tapi bukanlah bermaksud Nabi itu hidup sama macam Arab lain. Tak, Allah jaga. Cuma keadaan Nabi itu tak ada apa-apalah. Mana Nabi itu manusia biasa. Tetapi sebab itu Allah kata apa? Kami telah mulia ataupun lapangkan dadamu dengan Islam. Itu satu pandangan. Yang kedua menyatakan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu kita tahu Nabi dibelah dadanya, dicuci dadanya dan dikurniakan nur. Jadi itu antara pandangan mufassirin. Ala kulli hal, wala bagaimanapun kita tahu ketika Nabi SAW menjadi Rasul, dilantik menjadi Rasul, maka itu adalah satu kurniaan Allah Ta'ala kepada Nabi. Tetapi dalam masa yang sama kita juga tahu bahawa Nabi mendapat satu bebanan, iaitu bebanan untuk menyebarkan risalah Islam, kan? Maka Allah Ta'ala menyebut wa wada'na 'anka wizrak, kami telah lenyapkan, hilangkan daripada wizrak. Wizrak ni kekotoran. Kekotoran antara yang disebut oleh ulama tafsir, maksudnya adalah situasi yang dilalui oleh Nabi sebelum Nabi Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, bebanan-bebanan atau cacian-cacian yang telah dilontarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ketika Nabi SAW menjadi Rasul, seperti yang saya sebut di awal tadi, Nabi tidak melalui perjalanan yang mudah, sukar. Di bumi Makkah 13 tahun kurang lebih, sehingga Nabi, kita tahu Nabi telah kehilangan beberapa insan yang penting, antaranya Khadijah radhiyallahu anha dan juga bapa saudara Nabi sendiri, iaitu Abu Talib. Walaupun Abu Talib tidak beriman kepada baginda, akan tetapi ini adalah insan-insan ataupun tokoh-tokoh yang memberi orang kata apa, ataupun tulang belakang kepada Nabi SAW ketika baginda membawa risalah Islam. Ketika tahun tersebut ataupun tahun yang dinamakan sebagai tahun Amul Huzni, peristiwa yang selalu kita dengar dalam orang cerita ketika Isra' wal Mi'raj, biasanya cerita ni akan keluar lah. Nabi SAW berijtihad atau buat keputusan untuk pergi ke Taif, memandangkan Taif satu daerah ataupun satu kawasan yang taklah begitu jauh daripada Makkah. Nabi pergi bersama Zaid ketika itu, anak angkat Nabi, untuk menyebar luaskan lagi Islam dengan harapan orang Taif akan menerima dakwah Nabi SAW. Tetapi keadaan itu tak sama seperti apa yang dianggap oleh Nabi. Maknanya tanggapan Nabi itu meleset lah. Sehingga sampai di bumi Taif, rupa-rupanya orang Taif tidak ada beza banyak dengan perangai orang Mekah. Bila Nabi SAW sampai, cacian dan makian itu menjadi sahutan ataupun kata apa, balasan kepada seruan dakwah Nabi SAW. Setelah itu Nabi, panjang ceritanya, ringkasnya saya nak sebutnya bahawa satu plot ketika Nabi balik ataupun pulang ke Mekah itu, kita tahu Nabi ada munajat Nabi yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Antaranya Nabi mengungkapkan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, saat ini aku mengadu kepada Engkau, ya Allah, dha'fa quwwati. Apa maksudnya? Aku mengadu kepadamu, ya Allah, lemahnya kekuatanku. Kita tengok, bayangkan baginda sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah,
Kekasih Allah ni kita faham patutnya mudah kan, senanglah. Kekasih Allah kot kan. Kita pun bukan takat kekasih, apa pun tak ada kan. Tetapi kekasih Allah, insan yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui keperitan dalam membawa risalah agama ni. Sebab tu saya sebut tadi di awal, bagaimana dakwah yang kita lalui hari ni. Ini mungkin saya lah sebagai ustaz, orang panggil ustaz apa semua ni kan, rasa macam jauh lah, jauh seperti apa yang kita bandingkan diri kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia bukan putus asa, tapi Nabi ni macam tak tahu nak buat apa dah kan. Nabi tak putus asa lah, cuma Nabi tak tahu nak buat apa dah. Jadi Nabi munajat kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah, hari saat ini aku ashku, maksudnya aku mengadu kepada engkau ya Allah, lemahnya kekuatanku. Kita tengok. Wa qillata hilati, dan hilangnya, kurangnya hilah. Hilah ni idea. Apa nak buat? Orang Melayu ambil helah. Helah ni macam tipu daya kan. Tapi sebenarnya hilah tu dalam kalimah Arab tu maksudnya macam idea lah. Cuma helah jadi orang kita ni, helah tu macam idea tak bagus kan. Helah sang kancil terhadap buaya macam trik kan. Bukan, sebenarnya hilah tu idea, apa plan Nabi tak tahu nak buat apa. Wa qillata hilati, lemahnya atau hilangnya upaya aku nak plan apa nak buat ni. Wa hawani 'alan nas, dan manusia semua sedang caci maki aku. Saya bila tengok ungkapan ini, Allahu akbar. Baginda sallallahu alaihi wasallam begitu rasa kehilangan. Nak balik Mekah tak ada siapa ni. Kan, ni on the way nak balik Mekah, tapi kat Mekah tak ada siapa dah ni. Sahabat-sahabat yang terus dihina, dicaci, yang diseksa apa semua. Kan waktu tu kan Islam tak kuat lagi di Mekah. Tapi maknanya itu munajat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita ambil istifadah bagaimana saat itu kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, orang kata apa, macam yalah tertekan jugalah untuk melalui episod dakwah tu. Lalu kita yang hidup di zaman penuh mihnah, dugaan cabaran hari ini yang penuh fitnah kiri dan kanan kita, sepatutnya lebihlah kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Cuma wallahu alam lah, mungkin kita tak berapa nak berasa. Mungkinlah saya kali kita mungkin tak begitu berasa, tapi hakikatnya kita sedang berada di fasa ketegangan zaman. Zaman kita zaman yang tegang tuan-tuan. Dengan musibah tak henti-henti. Tuan tak perasan? Saya di Langat kan, banjir hari tu. Sini kena banjir. Masjid suara tak kena kan? Saya rumah tak kena, kereta tenggelam. Kan? Tenggelam enggak? Tenggelam habis kan? Macam mana kan? Allah nak uji. Kemudian habis banjir, peringkat kan, Shah Alam, betul Langat, betul Pahang, Johor sikit, betul ribut pula kan. Habis tu satu-satu kan, accident lah, macam-macam tak habis-habis. Lepas tu Malaysia kan, semakin hari semakin masyhur dengan krisis rasuahnya, satu-satu tak tahu. Lepas tu kan, keadaan-keadaan yang amat membimbangkan. Tapi bagi orang yang cakna, orang yang memandang dengan maknanya keadaan yang serius, tapi ada orang apalah ustaz, hantar dia orang, ada orang tak cakna. Kita boleh berbahasa demikian di satu tahap, sampai di batang hidung kita situasi yang tak baik itu berlaku, masa tu baru tercari-cari. Ini satu keadaan yang mesti kita lihat dengan ainun basirah, dengan mata hati kita. Sangat menakutkan tuan-tuan. Sangat menakutkan. Terbaru ni saya tengok bila viral 2 orang budak farmasi tu kan, yang tegur ada seorang budak Melayu pergi beli pil halang pregnant tu kan. Budak lagi kan. Dia tanya, awak dah kahwin ke belum kan? Tak kahwin lah. Lepas tu tak tahan tu satu hal. Bila viral isu tu, tengok orang komen tu kan. Orang komen, orang salahkan balik budak farmasi tu. Budak farmasi tu tegur lah kan, awak tak kahwin jangan belilah, maknanya dia nak berzina lah kan.
Tapi netizen pergi bantai balik budak tu. Oh, jangan sibuk, itu hal orang, eloklah dia beli, elok cegah mengandung. Pula dah ke situ dah pergi kan. Maknanya berzina tak apa, jangan mengandung lah. Tengok tentang mentaliti hari ni. Tapi memang realiti tu memang yalah, memang sedang berlaku lah kan. Memang macam tu kan. Ada kempen apa, kempen sebarkan kondom supaya apa, orang tak mengandung. Berzina tak apa. Macam tu dahsyat. Fitnah akhir zaman. Jadi kita di mana? Kita apa kita punya yalah, tindakan kita, langkah kita kan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut, bukankah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadamu wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah telah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima tugas kenabian, menanggung bebanan dan menghafal wahyu. Al-Imam Razi berkata, ayat yang menyatakan tentang kelapangan dada dikemukakan dalam bentuk tanda tanya, istifham, bertujuan membuktikan tentang berlakunya perkara tersebut. Seolah-olah ia diungkapkan, kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad, namun dikemukakan dalam bentuk istifham takriri yang bermaksud kelapangan dada tersebut benar-benar berlaku. Maksudnya ayat itu digunakan dengan lafaz istifham, persoalan. Tapi persoalan bukanlah pertanyaan, tapi takrir. Takrir ni ketetapan. Ini dalam ilmu al-balaghah. Sebab itu dalam, kalau kita belajar bahasa Arab, dalam balaghah, soalan ni tak silap saya ada lebih kurang 16 maksud. Soalan dalam bahasa Arab, soalan ada 16 maksud. Maknanya kita ni faham soalan untuk jawapan, untuk tanya. Tak, banyak maksud. Kita di bahasa kita pun kadang-kadang kita tanya orang bukan nak jawapan, nak perli kan. Lama tak nampak, padahal kita tahu lah kan. Nak bagi tahu dia lama tak nampak tu tak pernah nampak pergi surau pun. Sebenarnya bukan kita tak tahu, dia ada je kan. Soalan-soalan tu kadang-kadang ada banyak maksud. Demikian bahasa Arab. Dia lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Abu Hayyan berkata, syarhus sadri bermaksud menerangi hati Nabi SAW dengan ilmu hikmah dan melapangkannya supaya ia dapat menerima wahyu yang diturunkan kepadanya. Ini adalah pendapat majoriti ulama tafsir. Sebab itu apabila Nabi SAW diberikan jawatan kenabian, itu bukanlah satu benda yang menyeronokkan sebenarnya. Ialah satu amanah yang besar, satu bebanan. Sebab itu kita pun macam itulah. Bila Allah Ta'ala takdirkan kita diberikan sesuatu amanah, bukan satu keseronokan sebenarnya. Saya bila berlaku insiden yang baru ni, 4 orang meninggal tu kan, di Mempagar tu kan. Tak tahulah, saya kalau saya jadi menteri tu kan, kalau saya pergi ziarah si ayah tu, bukan soal ajal tu. Ajal tu dah tentulah, nak meninggal lah, macam mana kan. Tapi sebab dia tu, sebab tu yang tak boleh terima tu kan. Sebab daripada seorang pemandu yang terlibat dengan dadah. Itu yang tak tahan tu. Maknanya kalau saya lah orang yang ada jawatan lah, na'udzubillah lah, kalau tak nak sebab tu, benda tu amanah besar. Tapi maknanya nak menzahirkan begitu kesalnya kita selaku kita ni yang ada jawatan, melihat keadaan yang macam tu masih berleluasa. Sebab tu jadi macam tu, kalaulah kita ni ada jawatan, relax, tak peduli, lantak lah, benda nak jadi, berat. Itu benda besar tu. Bukan kita nak bincang soal ajal tu, qadarullah, Allah takdir, tapi sebab mana undang-undang yang kita ni perjuangkan sangat ni kepada orang yang memandu dengan separuh khayal apa semua ni. Mana tuan-tuan? Sampai bila nak jadi macam ni? Satu-satu yang emak kena sembelih tak sudah-sudah ni, takkan nak minggu depan nak dengar lagi ada orang kena sembelih? Ini semua punca tahi dadah ni tuan. Saya tak faham. Wallahualam lah, kita pun tak ada informasi yang banyak kan, tapi nampak macam seolah-olah tak ada solusi. Duk tengok pihak berkuasa duk tayang apa tangkapan dadah ni berjuta-juta kan. Masya-Allah lah. Alhamdulillah lah kalau betul kan. Tapi nampaknya macam semakin terus berluasa tanpa kita. Kan? Sebab dia kesan dia tu. Kan? Kesan tengok dadah jenis ais ni lah khususnya. Amat kritikal. Kan? Bunuh mak ni rasa macam dah tak ada apa dah sekarang ni. Satu-satu.
kan, tak tahu macam mana. Tu ya, saya tengok apa Datuk Ayub Khan kan, Datuk Ayub Khan jadi apa polis apa ketua siasatan jenayah narkotik kan, latest. Kita mengharapkan sesuatu perubahan yang dahsyat, sebab tak boleh jadi ya. Duk tengok satu hal lagi, saya pun tak tahulah, mungkin tu ada maklumat. Saya tengok dadah-dadah yang bahaya ni lah, macam taklah berat sangat hukuman dia, tapi kalau ganja sekilo mandatory kan, Malaysia kan. Tapi tengok ganja macam tak berbahaya. Macam mana? Ni Thailand okey kan, dia boleh tanam ganja lah. Bukan suruh tanam ganja ni kan, bahaya juga lah. Tapi dadah-dadah yang chemical ni teruk sangat kan. Tapi tengok macam tak berapa teruk sangat pula dia punya hukuman tu kan. Tekat denda gitu, penjara 10 tahun sebat habis kan. Tapi kalau ganja sekilo gantung mandatory kan. Negara jiran kita bagi tanam ganja pula kan. Tahu, saya pun tak tahulah kan, mungkin pakar undang-undang lebih tahulah. Tapi nak sebutnya bahawa realiti dadah sekarang ni sangat-sangat kritikal. Itu saya kata, kalau saya orang yang ada ruang amanah kita pada inilah undang-undang ni, kita sangat simpati tuan. Saya tengok kan, kalau accident ajal tu kita tak isu sangat, itu dah sampai masa Allah takdir. Tapi sebab tu yang kita amat kesali. Itu kawan tu kena reman seminggu, tutup 2 minggu begitu lah kan. Tak payah dah tahu boboh balun tu kan. Sedih kan. Sebab kita akan melihat hari demi hari keadaan ni macam tak ada kesudahan kan. Itu kita amat-amat duka cita lah. Azan dong.
Qaman mahmud. Muslimin yang dirahmati dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu persoalan yang bersifat takriri, yang bermaksud satu ketetapan yang Allah telah jamin baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa dada ataupun jiwa baginda itu dilapangkan dengan Islam. Kemudian Allah menyebut wa wada'na 'anka wizrak ay liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, yakni Allah Taala melenyapkan atau menghapuskan bebanan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ayat yang lain dalam suratul Fath, Allah memberikan juga jaminan apa dia? Allah telah pun melenyapkan semua dosa-dosa Nabi. Maknanya Nabi takkan melakukan dosa. Cuma adalah ulama bincang juga, apakah solid Nabi itu langsung tak buat dosa, atau sebagian ulama menyatakan ada dosa kecil Nabi buat, dosa besar langsung tak buat, atau khilaf. Tapi umumnya Nabi tak adalah buat dosa. Cuma kenapa yang ada ulama kata Nabi ada buat dosa kecil itu? Kerana dalam Quran sendiri Allah Ta'ala rekod beberapa kali Allah menegur Nabi. Cuma sebagai ulama kata tak, itu bukan dosa, itu khilaf yang kecil yang tidak membawa kepada dosa. Umpamanya dalam suratul Kahf kan, Allah tegur Nabi dan Nabi terlupa sebut insya-Allah kan. Kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum ketika Nabi abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma kan, Nabi berpaling muka daripada mendengar pertanyaan ataupun hajat daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tapi umumnya kita tahu dalam banyak keadaan Allah menyatakan Allah telah melenyapkan seluruh dosa-dosa Nabi SAW, dan Allah menyebut juga dalam Quran wallahu ya'simuka minan nas. Maksudnya Allah telah pelihara Nabi itu daripada segala kecacatan, segala kesilapan. Maksum maksudnya. Tetapi satu perkara yang kita lihat bagaimana ketinggian peribadi baginda itu, walaupun jaminan Nabi itu telah pun langsung tak ada catatan dosa, tapi tengok macam mana Nabi ajar kita untuk kita berdoa, memohon kepada Allah, memohon keampunan. Nabi tak ada dosa, tapi Nabi doa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Tuan-tuan bayangkan, insan, orang yang langsung tak berdosa, diberi jaminan memang takkan berdosa, tiba-tiba berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa silamku, Allah maghfir ma qaddamtu, apa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, apa yang bakal aku lakukan, mana kesalahan yang bakal aku lakukan, wa ma asrartu, kesalahan yang aku lakukan secara tersembunyi, wa ma a'lantu, kesalahan yang aku lakukan secara terang-terangan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dosa yang aku buat yang kau lebih tahu. Kita tengok bayangkan, itu Nabi ajar kita sebenarnya supaya kita ni berdoa, mohon ampun kepada Allah ni pada setiap ruang hidup kita. Nabi yang langsung tak berdosa, kita ni yang berdosa pada setiap saat ni kan, tapi nak mohon ampun ni berkira-kira dengan Allah Ta'ala. Ini satu perkara yang mesti kita perbaikilah. Saya cakap kat diri saya ni kan, tapi maknanya kita kena banyak mohon ampun kepada Allah. Banyak dosa kita, dosa besar tu insya-Allah lah kita mudah-mudahan Allah pelihara, tapi dosa kecil ni tapi masya-Allah kerana rahmat Allah yang maha luas itu, bukan setakat kita minta ampun, bahkan banyak ruang-ruang kehidupan kita ini juga sebenarnya Allah telah set itu juga jalan keampunan. Maknanya apa? Kita ambil wudu, Allah ampun dosa kita. Kita jalan kaki atau tak adalah kita naik kenderaan kan, tapi kita pergi masjid, datang surau, juga ruang keampunan. Jadi banyaklah juga sebenarnya ruang keampunan. Tapi nak sebutnya bahawa Nabi sendiri ajar kita untuk banyak-banyak beristighfar atau memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi saya tangguh dulu ayat ni, insya-Allah kita sambung lagi pertemuan akan datang. Tapi ini adalah sebagai tazkirah untuk saya, peringatan untuk saya dan kita semua, untuk kita memperbanyakkan
memohon ampun kepada Allah Ta'ala, kerana kekasih Allah yang agung itu baginda SAW itu yang langsung tak berdosa tetapi sentiasa memohon ampun kepada Allah. Lalu bagaimana kita yang terlalu banyak dosa kekhilafan kepada Allah Ta'ala ni, lebihlah banyak sepatutnya kita memohon ampun. Jadi wallahu alam, insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah, ampunkan dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah, pimpinlah kami ya Allah, selamatkan kami dari fitnah dunia ini ya Allah. Pimpin kami ke jalan yang Engkau redai ya Allah, jauhkan kami dari jalan kesesatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinari hati kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Sinari hidup kami dan seluruh ahli keluarga kami dengan ketakwaan ya Allah. Jadikan diri kami dan seluruh ahli keluarga kami mendirikan salat 5 waktu dengan sempurna ya Allah. Jangan Kau jadikan kami lalai dan leka dengan urusan dunia kami yang tak berkesudahan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-Mu yang sentiasa subur keimanan dan ketakwaan ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, jangan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Matikan kami dalam keadaan kami sentiasa mengingati-Mu ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami lalai dan leka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami syurga-Mu yang kekal abadi, syurga Firdaus-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hidup kami ini ya Allah sentiasa ya Allah mematuhi segala perintah-Mu ya Allah dan menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.